Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Aziz Zainal Alam dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 9 Mac 2022. Baik, selain di saluran berita RTM My Freeview 123, anda juga boleh saksikan kami di rtmclick.rtm.gov.my. Baik, kita terus ke hebahan pertama hari ini. Kes baru COVID-19 semalam dilaporkan berada pada paras 31,490, menjadikan Selangor, Kuala Lumpur dan Kedah berada di paras ketiga tertinggi mengikut negeri. Manakala kes sembuh adalah sebanyak 29,035 kes dengan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 3,340,889 kes. Selain itu, dari jumlah kes baharu yang dilaporkan 40.30% adalah dari kategori pertama, manakala 59.14% dari kategori kedua. Baik, hasil bedah siasat yang dijalankan ke atas orang kena tahan OKT yang mati di lokap Balai Polis Pusat Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu Sarawak didapati tiada sebarang kecederaan atau elemen jenayah dilakukan. Menurut Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard PDRM Datuk Nazri Ahmad, dalam satu kenyataan, kejadian yang berlaku pada 5 Mac lalu berpunca dari coronary artery disease ataupun penyakit jantung. Jelasnya, bedah siasat itu dijalankan di Hospital Umum Kuching, Sarawak pada 8 Mac semalam. Tambah Nazri lagi, unit siasatan jenayah dan kematian dalam tahanan USJKT akan meneruskan siasatan menyeluruh sebelum menyerahkan hasil siasatan kepada pihak coroner. Antara modus operandi popular yang digunakan sindiket penipuan Makau Scam adalah dakwaan penglibatan mangsa dalam siasatan kes pengubahan wang haram. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Datuk Muhammad Kamarudin Makdin menerusi satu kenyataan berkata, siasatan berkaitan kes jenayah pengubahan wang haram yang dijalankan oleh pihak polis dikendalikan oleh bahagian siasatan pengubahan wang haram. Tambahnya, pihak polis tidak akan menjalankan siasatan melalui panggilan telefon semata-mata. Ujarnya lagi, saksi yang berkaitan perlu hadir ke pejabat bahagian siasatan pengubahan wang haram atau mana-mana balai polis berhampiran bagi tujuan siasatan. Baik, tular satu video berdurasi 15 saat yang memaparkan satu majlis membabitkan sebuah parti politik sedang berkumpul di sebuah premis di Kampung Masjid Lama, Kluang, Johor. Ketua Polis Daerah Kluang ACP Lau Hang Seng dalam satu kenyataan berkata, kejadian berkenaan dipercayai berlaku pada 5 Mac lalu serta hasil siasatan polis menunjukkan aktiviti tersebut jelas melanggar prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4. Tambahnya, kejadian berkenaan dipercayai berlaku pada 5 Mac lalu serta hasil siasatan polis menunjukkan aktiviti tersebut jelas melanggar prosedur operasi standard Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4. Jelasnya, penganjur dan pemilik premis telah dikenal pasti dan dihubungi untuk hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kluang bagi siasatan lanjut. Baik, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT menyeru agar kesemua penunggang motosikal yang berhenti di bahu jalan bagi tujuan berteduh di bawah jambatan ketika hujan agar memilih kawasan yang selamat dan berdiri di bahagian dalam besi penghadang. Ketua Pengarahnya Datuk Wira Mat Kasim Karim berkata, penunggang juga dinasihatkan agar tidak duduk di atas motosikal dan berada berhampiran jalan bagi mengelakkan risiko terdedah kepada kemalangan. Katanya, JSPT bersimpati ke atas mangsa dan waris keluarga yang terlibat dalam kemalangan jalan raya yang melibatkan 10 kenderaan pada 7 Mac lalu di kilometer 92.8 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan. Ketika kejadian, kumpulan motosikal yang berteduh di bawah jambatan telah dirempuh oleh sebuah lori yang dipercayai hilang kawalan.
Baik, sesuai dengan aspirasi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob agar bahasa Melayu dimartabatkan di peringkat antarabangsa, Kementerian Pengajian Tinggi KPT mencadangkan penubuhan Jawatan Kuasa Induk Pengembangan Bahasa Melayu Institusi Pendidikan Tinggi IPT di negara-negara ASEAN. Menteri Pengajian Tinggi Dr. Noraini Ahmad dalam kenyataannya berkata, jawatan kuasa ini antara lain berperanan untuk merancang pemetaan program kerjasama dalam pelbagai aktiviti seperti penyelidikan, pengembangan bahasa Melayu di IPT negara-negara ASEAN dan program terjemahan serta adaptasi karya-karya ilmu. Katanya KPT turut mengenal pasti 19 universiti di Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Thailand dan Filipina yang berpotensi untuk diadakan program-program kolaborasi dengan universiti tempatan. Menurutnya lagi, KPT telah melantik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM melalui Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA sebagai sekretariat bagi memerlukan kerjasama strategik itu. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Marilah mari. Assalamualaikum Cik Kamal. Waalaikumsalam. Jadi inilah dia Galeri Tan Sri Abdul Aziz di mana terdapat info-info berkaitan dengan pilihan raya yang berlaku di negara kita ini. Wah, menariklah. Jom kita masuk dalam. Mari. Pergi mengundi. Dah banyak tengok gambar pilihan raya ni kan Cik Kamal. Barulah saya teringat macam mana saya nak semak butiran di mana tempat saya mengundi. Sekarang ni dah mudah Cik Nadir. Cik Nadir boleh membuat turun aplikasi My SPR Semak dan semak di dalam aplikasi itu. Mudah. Anda boleh buka aplikasi My SPR Semak dan tekan butang semakan daftar pemilih. Masukkan nombor kad pengenalan dan keluarlah semua maklumat di mana tempat kita mengundi. Mudah bukan? Tidak perlu lagi beratur ke Barung Kerani Penyemak Daftar Pemilih KPDP untuk membuat semakan saluran mengundi. Melalui aplikasi My SPR Semak juga, terdapat butang semakan calon pilihan raya dan semakan keputusan pilihan raya yang semua pengundi boleh jadikan rujukan. Tunggu apa lagi? Muat turunlah sekarang aplikasi My SPR Semak. #FaktaPRU. Jumpa lagi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Amalan hidup saling bermuafakat dan tidak berpecah belah yang kita amalkan sebagai keluarga Malaysia umpama peribahasa serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah mengharmoni dan mengangkat nilai ini sebagai panduan mengukuhkan lagi kekuatan Malaysia dengan keunikan pelbagai agama, bangsa dan kaum. Nilai setiap keluarga Malaysia merupakan komponen penting demi menentukan jatuh bangun bumi bertuah ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Pastikan Sahih dan seterusnya selari dengan perancangan memasuki fasa peralihan ke endemik pada 1 April 2022, kerajaan telah memutuskan supaya sempadan negara turut dibuka semula pada tarikh sama. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pengumuman itu juga bakal merancakkan semula ekonomi negara secara keseluruhan, khususnya industri pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik. Bagi yang telah menerima vaksinasi lengkap, tiada keperluan untuk menjalani sebarang tempoh kuarantin dan hanya perlu melalui ujian pengesanan COVID-19 RT-PCR 2 hari sebelum berlepas serta ujian RTK antigen dalam tempoh 24 jam selepas ketibaan. Bagi status vaksinasi lain seperti tidak menerima vaksin atas sebab perubatan dan tidak menerima sebarang vaksinasi, Menteri Kesihatan akan memperincikan prosedurnya untuk makluman umum hari ini.
Baik, Malaysia Airports Holdings Berhad Malaysia Airports sebagai pengendali lapangan terbang utama negara menyambut baik pengumuman pembukaan semula sempadan negara pada 1 April depan serta langkah negara beralih ke fasa endemik. Ia bakal melonjak prestasi Malaysia Airports hasil daripada tambahan bilangan pergerakan penumpang antarabangsa. Pengurusnya Datuk Seri Zamri Abdul Kadir menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan terhadap keputusan terbaru itu. Beliau menerusi satu kenyataan berkata, pembukaan semula sempadan negara menjadi titik tolak yang akan merangsang pemulihan prestasi ekonomi negara. Malaysia mencatatkan nilai pelaburan diluluskan sebanyak RM306.5 bilion pada tahun 2021. Pencapaian membanggakan melibatkan sektor pembuatan, perkhidmatan dan sektor utama itu juga merupakan jumlah tertinggi pernah direkodkan. Jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, pencapaian itu merupakan peningkatan sebanyak 83.1% berbanding tahun sebelumnya. Menurutnya, bagi sektor pembuatan, perkhidmatan dan sektor utama mencatatkan peningkatan 83.1% berbanding pencapaian 2020 serta merupakan jumlah tertinggi pernah direkodkan bagi pelaburan yang diluluskan. Pada tahun 2021 juga, pelaburan langsung asing FDI melonjak 224.9% kepada RM208.6 bilion. Manakala pelaburan langsung domestik DDI pula mencecah RM97.9 bilion. Baik, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAC menyasarkan penambahan 200 koperasi masjid baharu dalam negara pada tahun ini. Menterinya, Tan Sri Noor Omar berkata, ia sebagai usaha kementerian dalam memberi penekanan mewujud dan memperkasakan koperasi masjid. Ujarnya, sebagai mendukung inisiatif tersebut, sebuah surau baru akan dibina di Bandar Udara Utama Johor Bahru. Dalam pada itu, Noh turut memberitahu pembukaan sempadan negara akan menjadi pemangkin kepada kebangkitan semula usahawan negara. Baik, institusi masjid di negara ini disaran mengaplikasikan konsep koperasi bagi membentuk dana masjid yang cekap selain mampu melahirkan lebih ramai usahawan Muslim. Untuk itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri JAIN dan Majlis Agama Islam Negeri MAIN akan bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAC untuk turun padang memberi pendedahan kepada institusi masjid di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad turut bercadang JAKIM dan MEDAC mengadakan perjumpaan berkala dengan anggota Lembaga Koperasi Karya Masjid, Majlis Agama Islam Negeri dan EJK Masjid bagi memperhalusi peranan masing-masing. Baik, prihatin nasib penduduk terjejas banjir di Terengganu, Majlis Bandaraya Kuantan MBK bersama Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp serta Alam Flora Sdn Berhad menghantar misi bantuan pasca banjir ke negeri itu. Seramai 65 anggota bersama lebih 17 kenderaan dihantar di kawasan Hulu Terengganu bagi kerja-kerja pembersihan bermula pada 7 Mac hingga Jumaat ini. Menurut Datuk Bandar Kuantan, Datuk Hamdan Hussein, usaha terus babit sejajar dengan misi Kerajaan Pahang untuk turut sama membantu negeri-negeri yang terjejas akibat bencana banjir baru-baru ini. Selain bantuan pembersihan, sumbangan turut diberikan dalam bentuk 200 pek bekalan makanan harian. Baik, Iran bertegas dengan keputusan memperkaya sumber nuklearnya ketika Amerika Syarikat dan Perancis memberi amaran ia bakal menggugat pemulihan perjanjian nuklear 2015. Presiden Ibrahim Raisi dalam satu temu bual memberitahu Iran telah memenuhi kehendak Amerika Syarikat serta sekutu dan sudah sampai masanya Iran mendapat manfaat seperti yang dijanjikan. Tambahnya,
Tehran juga mahu komitmen negara Uncle Sam itu agar tidak mengambil langkah kebelakang seperti mana dilakukan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang sebelum ini keluar dari perjanjian itu pada 2018 dan mengenakan semula sekatan terhadap Iran. Baik, India akan menyambung semula penerbangan antarabangsa mulai 27 Mac selepas 2 tahun penggandungan perkhidmatan susulan pandemik COVID-19. Dalam satu kenyataan oleh Kementerian Penerbangan Awam India, ia dibuat berdasarkan kadar vaksinasi yang semakin meningkat di seluruh dunia dan setelah perundingan dibuat di peringkat dasar dan badan-badan berkepentingan. Ia turut menjelaskan penerbangan antarabangsa keluar masuk India bakal mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan. Menteri Penerbangan Awam India dalam catatan Twitter turut memaklumkan pembukaan ruang angkasa itu dirancang bagi menandai permulaan musim panas 2022. Baik, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Sabah akan menunggu SOP lebih terperinci diumumkan sebelum membuat sebarang cadangan berkaitan pembukaan sempadan negara oleh Kerajaan Persekutuan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Masidi Manjun berkata setelah SOP terperinci mengenai pembukaan sempadan negara diumumkan, jawatan kuasa itu akan membuat perbincangan dengan pihak berkaitan dan akan membuat penyesuaian mengikut keperluan di Sabah. Katanya sedikit penambahbaikan SOP mungkin perlu dilakukan memandangkan negeri tersebut menerima ramai pelawat yang datang menaiki bot dari 2 negara jiran iaitu Filipina dan Indonesia. Masyarakat kedua negara. Di Kedah, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berkata pembukaan sempadan negara itu turut akan membuka peluang kepada kemasukan pekerja asing yang sekaligus akan dapat meningkatkan produktiviti di kebanyakan sektor. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam mengumumkan bahawa Malaysia akan memasuki fasa peralihan ke endemik serta pembukaan semula sempadan negara mulai 1 April depan. Baik, Mahkamah Tinggi menolak permohonan remaja perempuan yang menghadapi tuduhan membunuh bayi lelaki baru dilahirkannya untuk dibebaskan dengan ikat jamin sementara menunggu perbicaraan kes itu. Hakim Datuk Hassan Abdul Ghani membuat keputusan itu selepas mendapati Mahkamah Magistrate tidak melakukan kesilapan semasa tidak membenarkan jaminan diberikan terhadap remaja berumur 15 tahun itu. Beliau bagaimanapun membenarkan permohonan supaya remaja itu menjalani penilaian psikiatri di hospital remaja itu diwakili Peguam Ram Karpal Singh, Sanggit Kau Dio dan Harshan Zamani, manakala Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Fadli Mahmud bagi pihak pendakwaan. Baik, pendeposit Lembaga Tabung Haji TH yang telah melebihi umur 18 tahun dan masih memegang akaun kanak-kanak diminta untuk menukar status akaun mereka kepada akaun dewasa. Pemangku Pengarah Eksekutif Koperasi TH Muhammad Amin Abdul Wahab dalam kenyataannya berkata penukaran status akaun perlu dilakukan sebelum 1 Mei ini memandangkan akaun kanak-kanak hanya boleh ditadbir oleh penjaga bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun. Muhammad Amin berkata bagi tujuan penukaran status akaun ibu bapa dan penjaga yang mempunyai akaun di bawah jagaan turut disaran untuk hadir bersama anak mereka selain menyarankan semua pendeposit memastikan akaun mereka berstatus aktif. Baik, taburan hujan yang tinggi sejak 2 minggu lalu merupakan antara punca berlakunya runtuhan kuari sehingga menyebabkan 2 mangsa di kuartiri tertimbus di Keramat Pulai, Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands pagi semalam.
Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains JMG Perak Datuk Ahmad Zugni Ahmad Khalil berkata, kuari di kawasan berkenaan merupakan antara kuari yang paling aktif beroperasi di Simpang Pulai. Jelasnya, batu kapur mengandungi kalsium karbonat yang mudah larut apabila terkena air dan mengakibatkan terbentuknya rongga pada batuan terbabit. Ujarnya lagi, perkara ini menyebabkan struktur batuan berkenaan lemah dan berlakunya kegagalan muka cerun. Seterusnya, menyebabkan kemungkinan batu tersebut untuk runtuh. Baik, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara merancang untuk menutup tapak pelupusan sisa pepejal terbuka sedia ada bagi negeri yang terpakai kepada Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672. Menteri berkenaan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata tapak pelupusan itu akan digantikan dengan stesen pemindahan yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan sisa di kawasan yang lebih strategik. Rizal Marikan berkata walaupun Terengganu tidak mengguna pakai akta itu, KPKT komited untuk memperkenalkan loji WTE di negeri itu bagi membantu pengurusan sisa pepejal. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Minda manusia dalam dunia komunikasi, dia mudah lupa pada lazim. Semua stesen televisyen, kerajaan dan swasta, 70 stesen yang dilesenkan. Semua media, termasuk media milik kerajaan ataupun tidak, semua media cetak, semua media elektronik dan sebagainya harus mempunyai peranan untuk menyemarakkan falsafah pengurusan dan pentadbiran negara. Ia tidak boleh jadi hak eksklusif orang politik semata-mata kerana kesejahteraan itu adalah milik semua untuk semua. Pentas Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15 kini bermula. 2,597,742 pengundi bakal memilih. 239 calon merangkumi 202 calon lelaki dan 37 calon wanita disahkan bertanding bagi merebut 56 kursi Dewan Negeri. PRU kali ini turut menyaksikan penampilan calon termuda berusia 26 tahun dan calon tertua berusia 71 tahun. Penyertaan pelbagai parti politik memperlihatkan berlakunya pertembungan 3 hingga 7 penjuru antara calon bertanding. Bermula 12 Mac ini, segalanya bakal dinoktahkan oleh undi rakyat. Saksikan siaran langsung Grandstand PRU Dewan Negeri Johor bermula seawal proses pengundian sehinggalah ke saat pengumuman keputusan rasmi. Baik, kita bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan seterusnya adalah hebahan aktiviti yang akan dilakukan dalam waktu yang terdekat. Dan jangan lupa untuk saksikan bicara naratif fasa transisi ke arah endemik bersama Profesor Madya Dr. Baharom Abdul Hamid iaitu penganalisis Ekonomi International Centre for Education in Islamic Finance INCEIF malam ini jam 9 malam hingga 10 malam. Baik, program vaksinasi COVID-19 kepada kanak-kanak berumur 5 hingga bawah 12 tahun atau lebih dikenali sebagai Big Kids. Karnival Jom Vaksin sempena cuti sekolah di IKN dari 9 hingga 10 Mac 2022 jam 9 pagi hingga 4 petang dan tema pakaian adalah Ambition. Ia akan diadakan di PPV Institut Kanser Negara Presin 7, Wilayah Persekutuan Putrajaya
Raya. Dan aktiviti sampingan yang akan diadakan adalah hadiah pakaian tema terbaik, hadiah mewarna terbaik. Baik, scam ubat jangan jadi mangsa panggilan palsu. Pernahkah anda menerima panggilan yang menyamar sebagai pegawai farmasi KKM dari Jabatan Kesihatan Negeri yang meminta butiran peribadi tuan kerana ada siasatan berlaku seperti kes salah ubat? Berhati-hati dengan panggilan tersebut dan jangan mudah untuk mendedahkan maklumat peribadi atau membuat sebarang bayaran kepada pemanggil yang mencurigakan ini. Baik, pengumuman daripada kiosk Jabatan MySejahtera di Johor dari 9, 10, 11 Mac 2022 hari Rabu, Khamis, Jumaat, Dewan Muafakat Taman Adahai di Johor Bahru dan juga 13 Mac 2022 iaitu pada hari Ahad di Dewan Maharani Muar dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Sebanyak 800 tiket akan dikeluarkan setiap hari bermula jam 9 pagi sehingga tamat. Dan peringatan mesra, pastikan anda bawa bersama kad fizikal vaksinasi dan dokumen berkaitan, dan individu di bawah HSO ataupun mempunyai masalah notis HSO tidak dibenarkan untuk masuk, dan juga perkhidmatan tidak termasuk isu mengenai sijil vaksinasi di bawah PPV Industri. Baik, saudari, sudahkah anda menjalani saringan kesihatan iaitu saringan kanser payudara? Satu daripada dua wanita yang berumur 18 tahun ke atas tidak mempraktikkan pemeriksaan sendiri payudara dan 3 daripada 4 wanita berumur 40 tahun dan ke atas tidak pernah menjalani saringan mamogram. Dan negeri yang mempunyai kadar pengambilan saringan mamogram yang terendah adalah Pahang iaitu 11% dan juga Kelantan iaitu sebanyak 7% dan saringan pangkal rahim. 3 daripada 5 wanita berumur 20 tahun ke atas tidak pernah menjalani saringan pap smear. Baik, senarai pesakit menunggu bagi organ baru sehingga Februari 2022 adalah sebanyak 4,737 orang dan paru-paru sebanyak kosong nilai, jantung 7 yang menunggu buah pinggang sebanyak 4,722, jantung dan paru-paru tiada, hati dewasa 3, kanak-kanak sebanyak 5 orang. Baik, pertandingan video pendek anjuran unit TB ataupun kusta JKN Selangor dan Malaysian Association for the Prevention of Tuberculosis MAP TB Selangor sempena World TB Day 2022. Invest to End TB, Save Lives. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk saksikan esok bersama Nadir Nordin. Dengan itu, pastikan saya jangan tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum.